Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula Datin ya. Sila-sila ke depan pun okey. Biasa tiket yang mahal tu kat depan lah. Tiket VIP tu kena tempah. Tak dapat tu pun berebut tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh kita mula ya ibu-ibu ya? InsyaAllah. Terima kasih kepada Datin Adlina dan kita doakan Datin sihat. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesihatan kepada kita semua, Datin juga, untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Moga Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan daripada solat, puasa dan juga bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak mulakan dahulu kuliah duha kita pada pagi ini dengan bacaan Al-Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah duha dalam bulan yang mulia. Hari ini 7 ibu kan? Hari ini 7 Ramadan dah. Ya, maksud kita berada di dalam zon zon rahmah, zon kasih sayang Allah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, iaitu bulan Ramadan ini 10 yang terawalnya diberikan rahmat Allah, 10 pertengahannya diberikan keampunan oleh Allah, dan 10 yang terakhir iaitu cita-cita kita semua, iaitu pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kalau ikut kita dah 2 kali dah kita masuk dengan risalah tadabbur mudah yang saya sustik hari itu, dan banyak bab dah kita sentuh di dalam mukaddimah sebelum kita nak masuk bagaimana tadabbur Al-Quran ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat istimewa. Antara salah satu daripada cara untuk kita memahami ayat Allah, beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, mesti melalui suatu proses yang namanya tadabbur. Yang tadi tu buat apa? Tadarus. Yang tu tadarus. Kalau malam Jumaat yang baca Yasin tu, itu tahlil ya. Itu tahlil pada la ilaha illallah tu. Yang itu apa namanya? Kita dah bincang hari tu, itu tilawah. Tilawah maksudnya ialah membaca Al-Quran secara bersendirian ataupun beramai-ramai, perlahan ataupun dengan suara yang kuat. Itu semua namanya tilawah.
Sebab tu pertandingan tu disebut sebagai pertandingan tilawah Al-Quran. Kenapa? Tala iaitu tala yatlu tilawatan, iaitu membaca. Okay? Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk ya apa yang berkait dengan ilmu Al-Quran itu sendiri, yang mana ada yang ilmunya berkaitan dengan bacaan pada hurufnya, dan tajwid itu adalah sesuatu yang perlu ada, wajib ada sewaktu kita membaca Al-Quran tersebut, ya, supaya kita baca tadi warattilil Qur'ana tartila, baca seperti mana Al-Quran diturunkan, ya, bukan ikut kita tapi ikut seperti mana diajar, ya, malaikat tadi mengajar Nabi SAW membaca Al-Quran, iaitu dengan panjangnya, pendeknya, ya, dengungnya, ya, ikhfa'nya, itu semua dengan makhraj hurufnya, ya, itu semua dalam huruf tadi, itu hak huruf, iaitu bacaan yang perlu kita baca. Dan dalam bentuk ataupun kita kata tilawah, begitu juga tadarus. Tadarus ini naik lagi satu tahap, iaitu kita tilawah dalam keadaan kita nak orang semaklah bacaan kita. Kebiasaannya kita tadarus ni dengan satu geng kita, ya, sama-sama level kita. Kalau kita dengan guru, nama dia apa? Talaki dah. Dia lain, naik lagi satu. Talaki dengan seorang yang mahir, yang lebih kita kata yang boleh mengajar kita, ataupun dia tegur juga. Dalam tadarus pun ada tegur, tapi tadarus ni kadang-kadang kita boleh sama-sama kita, sebab al-maklum lah kan, kadang-kadang baris atas nampak macam bawah. Itu pengalaman. Saya dengan ustaz, saya yang pegang Quran, ustaz tak pegang Quran. Yang kita depan Quran tu, kita yang salah. Dia dengan baris atas ke baris bawah tu kadang-kadang kita yang berlaku keadaan begitu. Sebab tu menghafal Al-Quran juga ataupun tahfidz, ya, antara perkara yang sangat besar ganjarannya ibu-ibu yang menghafal Al-Quran, ya. Dan alhamdulillah, ya, dalam masyarakat kita, ya, tahfiz ini sudah mendapat tempat, dan bukan saja sudah mendapat tempat, bahkan kita nak kan generasi kita, anak-anak kita, dapat cucu kita seorang jadilah hafal kan, hafaz Quran. Ya Allah, nenek ni sekali hafal rasa macam apa dah, esok macam aku je tak pernah hafal semalam. Itulah umur kita ibu-ibu, tapi tak mustahil, ya, kalau sentiasa kita baca, ya. Kenapa? Dia punya fadlu ataupun kelebihan menghafal Quran lebih tinggi daripada membaca Quran. Lebih besar. InsyaAllah hari ini kita nak sebagai mukaddimah sebelum kita nak masuk kepada buku pula. Ini buku Izi Tadabbur. Ini memang fokus kepada tadabbur lah. Dan saya nak masuk hari ini, ya, sebab kita duduk dalam bulan Ramadan, ya, bulan Al-Quran. Sedikit, ya, kita nak tahu ada kelebihan tak kita membaca Al-Quran ni dalam bulan Ramadan? Ada kelebihan tak? Ada beza tak kita baca Quran dalam keadaan tidak berwuduk, dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan salat berdiri, dalam keadaan salat duduk? Ada beza ke tak? Rasa-rasa ada beza tak ibu? Ada. Berapa tu? Beza dia berapa tu? Saya teranglah nanti. Kan? Baik ibu-ibu yang saya kasih kepada Allah, saya rujuk satu buku. Buku ini bernama Bahjatun Nufus, ya, satu buku yang turas, ya, buku yang subhanallah, yang sangat elok, sangat baik, yang membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya yang saya petik hari ini pada hadis 199, iaitu hadis mathalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun lahu ma'as sufratil kiram. Ya, hadis ini iaitu kelebihan orang yang menghafal Al-Quran lah ibu-ibu, ya, iaitu siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia menghafaz Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat. Allahu Akbar. Tinggi ibu-ibu, ya. Sebab tu kita bila orang kata sibuk hafal Al-Quran, kan, fahamnya tak? Jangan macam tu. Hafal Quran, orang hafal Quran, dia faham Al-Quran ataupun tak faham Al-Quran, dia kedudukan ni memang dah tinggi dah. Macam tu. Dan kalau dia hafal Al-Quran, ditambah pula dengan dia faham makna-makna yang dia baca tadi tu, lagi tinggi dia punya maqam dia. Lagi tinggi dia punya kedudukan dan kelebihan yang Allah berikan. Jadi kita tengok hari ni,
Ya, iaitu hadis berkaitan dengan orang baca Al-Quran. Ni bukan kita lah, bukan saya juga ibu-ibu, sebab kita baca, kita tak hafal. Betul tak? Ini yang baca dan dia hafal. Sebab biasa orang kalau dia hafal, untuk menjaga bacaan tadi memerlukan dia mengulang. So dia akan mengulang, dan dalam keadaan orang yang menjaga betul-betul ibu-ibu, mungkin dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu, sebulan tu dia mesti dah khatam sekali. Ya, khatam semualah, khatam dalam keadaan dia baca dan dia mengulang sebenarnya bacaan dia. Dia lebih keraplah berbanding dengan kita. Jadi orang ini, ya, kedudukannya subhanallah sangat tinggi bersama dengan para malaikah. Ya, ini adalah hadis yang disebutkan, ya, kepada kita di dalam hadis 199. Dan annalladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi huwa ma'al malaikah. Dan antara dia punya tafsiran kepada ataupun syarah kepada hadis ini, mereka yang membaca Al-Quran, ya, bukan sahaja yang membaca dan hafiz, iaitu yang mengingat. Itu yang pertama. Yang mengingat tu maksudnya hafal lah, hafal dari sudut ayatnya. Yang kedua, hafiz maksudnya dia kata, iaitu orang yang memelihara apa yang ada di dalamnya. Iaitu apa? Dia beramal dengan apa yang dia baca. Yang ni nombor 2, insyaAllah kita boleh dapat ibu-ibu. Nombor 2, kalau kita tak hafal pun, tapi kita beramal dengan isi Al-Quran, ya, dia boleh bersama dengan para malaikah. Allah, seronoknya. Kalau macam tu, saya nak hafal lah, saya nak amal lah, ya, apa yang saya baca ni. Sebab tu ibu-ibu, untuk amal apa yang kita baca, kena melalui proses tadabbur. Kenapa kita kena tadabbur? Sebab kita nak bersama dengan malaikat. Kedudukan malaikat tu bagaimana tingginya, tanpa dosanya, dekatnya dengan Allah, taatnya pada Allah, subhanallah. Jadi kita nak bagaimana? Aku nak jadi orang yang membaca Al-Quran dan faham apa yang aku baca dan menjaga, mengamalkan apa yang Allah suruh di dalam Al-Quran. Antara yang paling asas sekali ibu-ibu ialah orang yang membaca Al-Quran, dia menunaikan salat. Ini perintah-perintah. Orang yang membaca Al-Quran, dia berpuasa. Orang yang baca Al-Quran, dia menjaga lidahnya. Orang yang membaca Al-Quran, dia tidak menyakitkan orang lain. Orang yang membaca Al-Quran, dia tidak mengumpat, dia tidak mencari-cari keaiban, ya, sama Muslim. Orang yang membaca Al-Quran, akhlak dia subhanallah sangat indah. Ya, orangnya lembut, ya, mudah memaafkan. Ini kan antara perintah-perintah Al-Quran untuk kita amalkan ibu-ibu. Jadi, ya, kita nak jadi golongan yang begini, iaitu golongan yang membaca Al-Quran dan menghafalnya. Itu tafsiran ataupun syarah yang pertama. Dan yang kedua, dia membaca dan dia mengamalkan Al-Quran, ya, isi Al-Quranul Karim. Baik, kita tengok lagi, ya, pada hadis ini, iaitu adalah beberapa pentafsiran yang sangat banyak lah kalau kita tengok. Sekejap. Ada alamat sa'ah ataupun, ya, tanda hari kiamat itu sudah dekat dengan kita. An yuftahu min alamati sa'ati an yuftahu linnasi fi hifdzil Qur'an yahfazuhu al-barru wal-fajir yujadiluna bihil mu'minun ibtigha'il fitnah wa ibtigha'i ta'wilihi. Okey, ini antara juga yang berlaku pada akhir zaman. Ibu-ibu, makin ramai, makin lama, makin ramai yang menghafal Al-Quran. Okey, jadi memang kita boleh tengoklah kan, orang yang menghafal Al-Quran makin lama bilangannya makin ramai. Tapi antara alamat ataupun tanda hari kiamat, orang ramai menghafal Al-Quran daripada kalangan orang yang baik, al-barru dan juga al-fajir. Orang baik menghafal Al-Quran dan orang jahat, al-fajir ataupun al-fujur, iaitu orang yang jahat ibu-ibu, orang fasik pun menghafal Quran juga. Tapi
Apa beza orang yang baik ini? Al-barru, iaitu orang yang baik. Dia hafal Quran macam mana? Orang yang fajir dia hafal Quran bagaimana? Bezanya sangat ketara. Kalau kita nak jadi orang yang baik menghafal Quran, kita berharap kita menjadi ahli Quran. Betul tak ibu-ibu? Kita tahu kita nak jadi orang yang jadi ahlillah, orang yang jadi ahlillah mesti menjadikan Al-Quran salah satu sahabat karib di dalam hidupnya. Tak ada orang yang boleh dekat dengan Allah kecuali dia benar-benar ambil Al-Quran sebagai sahabat dia. Kita pula nak menjadi orang yang baik yang menghafal Al-Quran. Kita nak Al-Quran tadi beri syafaat pada kita. Betul tak? Ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang yang menjadi sahabat kepada Al-Quran. Yang pertama tadi ahli Al-Quran. Okay? Ahlillah. Iaitu orang nak jadi ahlillah mesti menjadi ahli Al-Quran. Nombor dua, nak minta syafaat daripada Quran, mesti menjadi BFF dulu. Mesti kena sahbah, dekat sangat dia dengan Quran, baru Quran boleh datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Juga di dalam kubur, boleh membantu kita, menyelamatkan kita daripada hujah-hujah yang kita sendiri lakukan dahulu waktu hidup, dosa-dosa yang kita buat waktu hidup. Tapi Quran yang bagi syafiat, dia yang memberikan keselamatan kepada kita. Jadi yang ini kena jadi yang serapat-rapatnya lah. Okay? Itu orang yang bir, orang yang baru. Ataupun yang ketiga, ibu-ibu, orang yang baik, bila dia membaca Quran, kita harap, ya Allah, dapat pahala. Betul tak ibu-ibu? Satu huruf 10, okey lah tu, ya Allah. Minta lah, ya Allah, dengan pahala ni, biar banyak pahala baca Quran, nanti dapat masuk syurga. Kita harap begitu, ibu-ibu. Ini semua niat-niat yang baik, yang menentukan seseorang itu, dia membaca Al-Quran, dia menghafaz Al-Quran, tapi dia berkehendak kepada perkara-perkara yang baik daripada Al-Quran, perkara yang baik yang mendekatkan diri dia kepada Allah dan juga kepada syurga Allah. Tapi ada orang fajir. Ni ingat, ada di keliling kita, ibu-ibu. Ada di dalam dunia kita sekarang ini. Sebab dia apa? Min alamatis sa'ah. Iaitu dia adalah tanda hari kiamat tu nak dekat sangat. Orang jahat pun hafal Quran. Tak percaya, jom sama-sama kita buat rombongan ke Israel. Orang Yahudi lagi hafal Quran daripada kita. Orang orientalis, ibu-ibu, mereka ni ada dia punya pendidikan dia, dididik untuk menjadi orientalis. Dahsyat tak dahsyat? Ada seorang sahabat saya ni pernah pergi di sebuah negara. Dia pergi jauh, dia punya macam pesantren lah macam tu. Pesantren ni jauh daripada masyarakat ni. Jadi dia pergi sana tu tengok, dahsyatnya ada di kota Inggeris ni. Ada masyarakat yang macam ni, yang betul-betul amal dengan sunnah daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dahsyat dia punya apa, jambang dia punya baju dia, memang dahsyat semua. Hafal Quran tak payah cerita lah, amal sunnah tak payah cerita, solat jemaah 5 waktu tak payah cerita, ibu-ibu. Dahsyat betul. Tapi macam ada benda pelik, rasa tak sedar hati. Macam, kenapa dia orang macam ni, macam bagus dia kan? Rupanya pesantren orientalis, ibu-ibu. Pesantren yang memang dididik, orientalis itu dididik dengan, memang orang kata tak percayalah kita, dia ni orang jahat, tak percaya. Tapi mereka menghafal Quran sebiji-sebiji, mengkaji Al-Quran untuk merosakkan pemahaman orang Islam tentang Quran. Yes. Mereka sangat research. Dan bukan research saja, mereka luaran itu memang Muslim yang kita kata, aku pun tak macam ni. Macam tu. Takkanlah kita nak berhujah dengan orang macam tu kan? Dengan gaya dia, dengan hafal dia, dia belajar semua hadis, tafsir, semua dia belajar itu. Mereka, Allah, betul ibu-ibu, sadaqah Rasulullah. Hadis ni sangat betul, subhanallah. Kita boleh nampak pada hari ni. Apa Nabi kata? Yang mana orang ini tadi, mereka ini, dia duduk di dalam masyarakat untuk yujadiluna bihil mu'minin. Dia ambil Quran itu untuk berhujah dengan orang yang beriman,
dengan hawa nafsu dia. Bukan suruh orang mukmin mengikut apa yang Allah suruh, tapi dia suruh, dia berhujah. Jadi kita pun kata, betul juga tu Quran yang dia baca. Nampak tak? Dia yuwashwishu, dia akan memasukkan, menyebabkan kita pula was-was dengan ayat Quran tu. Ya. Ada seorang sahabat saya, dia ada company travel, ibu-ibu travel agency. Dia kata, seorang ma'am ni, dia nak pergi ke Australia, kata silap pergi Australia, 3 bulan dia kata. Dia kata, yang Malaysia ni, ustaz-ustaz Malaysia ni semua bukan betul, semua salah belaka. Dia tak pakai tudung ni. Apa nak pergi mana ni? Nak pergi, dia pun tanya lah kan, puan nak pergi mana? Saya nak pergi belajar agama ni. Malaysia semua tak betul. Jadi nak boleh belajar agama dekat Australia. Ustaz sana yang betul. Dia kata orang Malaysia ni faham Quran salah. Quran yang betul, kalau siapa faham Quran betul, dia tak akan pakai tudung, dia kata. Yang pakai tudung tu tak faham Quran tu. Sebab Quran tak suruh pakai tudung, dia kata macam tu. Saya dengar macam tu, tapi dahsyat ibu-ibu, dia punya bengkel dia. Training 3 bulan ibu-ibu. Jadi inilah yang akan belajar dan akan kembali kepada masyarakat Islam mukmin yang mana kita ni faham dah. Tak ada apa kita nak berjidal. Tapi mereka akan berjidal dengan ayat Quran juga. Nampak tak ibu-ibu? Bahaya. Inilah cabaran dunia akhir zaman. Jom tengok lagi. Ibtigha'il fitnah. Tujuan mereka baca Quran, mereka hafal Quran, tujuan mereka adalah nak melakukan ataupun buat fitnah, dan dia nak ibtigha'u ta'wilihi, dan mereka mahu untuk takwil ataupun tafsirkan Al-Quran tadi mengikut hawa nafsu, bukan mengikut apa yang Allah kehendaki. Bimuradillah tidak, tapi mengikut hawa nafsu. Allahu Akbar. Jadi sebab tu ibu-ibu hari ni kita nak duduk, kita nak memulakan bedah buku Izi Tadabbur ni. Kita nak tahu, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak nak jadi orang yang fajir yang mentalaah Al-Quran, kitab Allah ini untuk membawa fitnah ataupun membawa tafsiran dengan tafsiran hawa nafsu kita sendiri. Tapi aku nak jadi orang yang baca Al-Quran, yang mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran pada Allah, mengharapkan dapat syafaat daripada Quran, mengharapkan dapat bersama dengan para malaikat. Ini semua yang kita harapkan daripada pembacaan Al-Quran kita. Baik, seterusnya ibu-ibu, kita tengok lagi orang yang membaca Al-Quran dari sudut nilaian ataupun ganjarannya. Al-kalamu ala ajru min man qara Al-Quran bila syiddatun alaiha faqad jaa inna lahu bikulli harfin 10 hasanat. Sesungguhnya dalam hadis Nabi, apabila kita membaca Quran, tadi baca berapa huruf ibu-ibu? Ini tadi, tadarus. Banyak je lah. Kita pun tak kira, tak bilang satu-satu kan. Bismillahirrahmanirrahim saja dah 17 huruf dah. Maksudnya dalam genggaman tu 170. Pahala ibu-ibu dah ada dah. Dan tambah lagi lah ayat-ayat yang lain. Baik. Kata Nabi SAW, 1 huruf 10 kebaikan. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف والميم حرف. Aku tidak mengatakan alif lam mim, sebab tu dia disebut sebagai alif lam mim, tu adalah huruf permulaan Al-Quran. Huruf permulaan Al-Quran. Ambil yang tu sahaja tu pun kita dah tengok bukan ada satu perkataan tapi 3 huruf. Bukan satu perkataan, bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, mim, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Inna man qara'ahu fis salah. Okay. Baik. Ni kita tengok baca dalam keadaan biasa. Tadi maksudnya kita baca dalam keadaan kita berwuduk dan kemudian kita duduk. Duduk dan kita bersih dan kita baca, tapi bukan dalam solat, kat situ 10. Dia punya ganjaran dia. Siapa yang membaca di dalam solat secara berdiri
kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Wow, bestnya. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam salat, dia akan mendapat 100 kebaikan. Masya Allah. Wa in kana qa'idan khamsun. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam salat, tapi salat ni maksudnya salat nafilah ibu-ibu ya. Salat nafilah tapi dia duduk. Dia duduk. Sebab apa? Bukan sebab dia tak larat, bukan sebab sakit lutut, tapi sebab solat sunat tidak mewajibkan untuk kita berdiri. Betul ibu-ibu kan? So jadi dia duduk. Dia dapat 50 markah. Separuh lah. So jadi siapa yang dalam solat tarawih, dia nak solat duduk, walaupun dia tak sakit lutut boleh, tak ada masalah. Cuma orang lain dapat full, dia akan dapat separuh lah. Orang yang duduk dapat separuh. Seperti mana baca Al-Quran yang dibaca di dalam waktu keadaan dia duduk. Wa in kana fi ghairi salah ala taharah 25. Baik. Kalau dia baca luar daripada salat, dalam keadaan dia suci, dia dapat 25 markah ataupun 25 kebaikan. Ganjarannya 25. Wa in kana ala ghairi taharati 10 hasanat. Kalau dia baca dalam keadaan tidak ada wuduk, tapi dia baca. Contohlah kita kat dapur, tengah masak-masak, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu huruf berapa? 10. So yang Nabi sebut tadi, hadis yang cerita pasal satu huruf adalah 10, itu adalah sebenarnya yang paling rendah sekali. Iaitu baca bukan dalam keadaan bersuci, di luar daripada solat, itu 10. Naik sikit ibu-ibu, baca dalam keadaan bersuci, macam ibu-ibu tadi duduk dekat sana, di luar solat tapi suci, dan ambil wuduk, pegang mushaf, yang itu berapa? 25. Itu 25. Baik. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam salah, ini salah sunat, secara berdiri, berapa tadi? 100. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam salah secara duduk, salah nafilah, jadi 50. 50 lah yang duduk. Kalau yang berdiri, 100. Okay? Apa? Separuh. Sebab, okey, bacaan ini ialah melihat kepada sewaktu dia qiyam. Okey, maksudnya bacaan yang dia baca waktu qiyam, bukan bacaan yang subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak. Yang Quran tu maksudnya yang Al-Fatihah dan surah. Okey, so jadi waktu itu dia berdiri ke ataupun dia duduk? So dinilai pada waktu qiyam itu. 100 lah. Sebab ada juga orang yang dia duduk kan, duduk atas kursi atau duduk bawah ke, sebab apa? Solat sunat tak ada masalah. Okey, so jadi waktu qiyam itu tengok bagaimana keadaan dia. Subhanallah. Jadi sekarang ada apa? Yang rihal, yang berdiri tu kan. Uish, bagus ibu-ibu. Yalah, kita ni tak menghafal kan. Okeylah, kita boleh baca. Itulah. Jadi kita tambah ibu-ibu, kita tambah ya. Tambah dalam Ramadan. Ini cerita ni bukan Ramadan ni. Ini cerita dalam Ramadan. Ya Allah Tuhanku. Sebab itulah siapa yang nak syurga Allah, Ramadan ni siapa ambil, maksudnya silalah. Begitu. Sebab tu jaminan aitqu minan nar itu daripada Allah. Sebab Allah bagi. Bayangkan kalau kita boleh baca Al-Fatihah lah, cerita yang Al-Fatihah yang memang rukun di dalam salat itu. Kita salat sunat, amalan kita dalam salat sunat dikira sebagai amalan wajib. Saat lagi solat zuhur, kita baca Al-Fatihah. Kita tak katalah kita baca surah lain. Tapi kalau boleh ibu-ibu kita usahakan. Hari ni baru tahu ustazah.
Jadi hari ni kita usahakan solat zuhur, lepas tu bacalah surah Al-Baqarah. Oh, Masya Allah. Panjang sangat Ustazah. Tak apalah. Baca surah Amma Yatasa'alun pun boleh dah. Betul tak? Kan buka satu muka surat tu, dah baca dah. Oh, banyak ibu-ibu. Sebab kita punya solat zuhur, Allah kira 70 kali ganda. Banyak main nombor pagi ni dah. Bayang tadi, okey, Allah bagi ganjaran kalau kita baca satu huruf di dalam solat sunat, dalam baca satu huruf secara berdiri dalam solat sunat Allah bagi satu huruf 100, dan solat wajib yang kita lakukan ya digandakan menjadi 70 kali ganda. Kita ambil teruslah solat wajib, solat fardu zuhur, kita baca surah An-Naba tadi, satu huruf darab kepada ya 70, maka jadi berapa? Satu huruf jadi berapa? 70 kali 100. 7,000 ibu-ibu, ya Allah. 7,000 satu huruf, ya Allah. Rasa-rasa berat tak nanti kebaikan kita waktu ditimbang nanti? InsyaAllah. Qul huwallah boleh cukup berat dah, betul tak? Baca Qul huwallah pun dah cukup berat. Subhanallah, silakan. Tapi dia kira waktu dia membaca tu dia berdiri ataupun dia duduk. So dia dapat yang full lah. Dia dapat full 100. Dapat 100. Yang juri itu telah memberikan keputusan. Sebab dia masa dia berdiri. Syekh kata begini. Syekh Yusri Jabar subhanallah rahimahullah baru saja sampai di Malaysia. Ini ulama di Mesir. Masa Syakban hari itu dia sampai Malaysia. Tapi saya pun sedih juga lah tak dapat bersama dengan Syekh. Ya, subhanallah. Sangat-sangat Rabbani. Ulama yang Rabbani. Dia mensyarahkan ni, dia kata, kalau kita tahulah ganjaran baca Quran tu. Ya, dalam syarah kepada Bahjatul Nufus, dia kata kita mesti akan rasa apa? Motivasi kan? Ya Allah, aku nak cari. Jadi dia kata, bacaan yang paling besar di dalam salah kita ialah bacaan sewaktu qiyam. Ya. Jadi dapatkanlah, kalau macam ibu kita sebut tadi, usahakan untuk yang qiyam itu untuk berdiri. Tapi kalau rukuk dengan sujud dia tak mampu untuk berdiri, tak apa, tak ada masalah. Okey. Ini untuk orang yang kalau dia tak mampu, ini untuk orang yang mampu tapi dia duduk. Untuk orang yang tak mampu ibu-ibu. Nah, ni cerita orang yang tak mampu. Tapi azam dia apa? Waktu dia sihat dulu dia apa? Dia akan dihisab dengan pahala sewaktu dia sihat. Sebab dia buat itu bukan kerana dia cari diskaun ataupun cari yang mudah, tapi itu kemampuan dia. Sebab tu waktu sihat ni kena jaga diri. Waktu muda kena beramal. Sebab nanti waktu kita tua nanti, kalau kita tak beramal waktu muda, nanti tua pun habis. Tapi kalau kita beramal waktu muda dan kita diberikan Allah ujian kesakitan, Allah akan bagi juga pahala. Kenapa? Sebab dia ni memang orang yang macam ni. Dia ni memang orang yang beramal. Tapi sebab apa dia tak amal sekarang? Sakit. Sebab tu Allah sangat cinta kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mana umur muda dia diberikan kekuatan dan dia gunakan kekuatan tersebut untuk mencari taat kepada Allah. Sebab apa nanti dia akan bawa? Dia akan jadi saham kepada dia. Bila dia tua, dia tak mampu, tapi dia tetap dikira sebagai amalan bagaimana niat dia dan kelaziman dia sewaktu dia muda. Sebab tu orang yang tak puasa, perempuan yang period, dia tak puasa, tapi dia dapat pahala puasa. Berbanding dengan orang yang puasa, tak jaga diri, dia pula tak dapat pahala puasa. Buat macam tu sikit kan. Aku tak puasa, boleh makan, tapi dapat pahala puasa. Sebab apa? Dia meninggalkan puasa tadi, kerana apa? Kerana uzur daripada Allah. Bukan dia tinggalkan sengaja. Jadi seseorang yang redha dengan apa sahaja ketentuan daripada Allah, dia akan dapat pahala pada meninggalkan tadi kerana apa uzur yang telah ditentukan ataupun diberikan kepada diri mereka.
Allahu Akbar. Ya, sangat-sangat rahmah dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bimuqtada hadhihi al-akhbar dalil ala annahu laysa fil jami' an-nawafil arfa'u fil qira'ati al-Qur'an illa annahu yujibu an takuna qira'ah kama yadhkur. Okay? Dan daripada khabar ini, dalil ini, bahawa bukanlah semuanya, anna laisa fi jami'in nawafil arfa'u fi qira'atil Quran, bukanlah ya, semua nawafil itu akan diangkat bacaan Quran kecuali seperti mana yang telah disebutkan di atas tadi. Maka usahakan untuk membaca Al-Quran, dan terutama kalau nak lagi banyak kita punya pahala, membacalah Al-Quran itu di dalam salat. InsyaAllah ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita boleh nampak ya, membaca Al-Quran tambah pula dengan mengamalkan isi kandungan Quran tadi, ya, akan menaikkan kedudukan seorang itu bersama dengan safnya para malaikat. Nak tak? Nak kan? Jadi Ustazah, jom kita cuba untuk tengok pada buku Easy Tadabbur, ya, yang mana buku ini kalau ibu-ibu boleh tengok pada kata pengantarnya, kata pengantar ini adalah seolah-olah bagi salam lah kepada penulis kitab. Siapa yang baca buku, dia tak baca kata pengantar, dia masuk rumah orang tak bagi salam. Jadi masuk-masuk terus pergi dapur kan. Masak apa hari ni? Tuan rumah pun terkejut kan. Kita terkejut, dia pun terkejut. Jadi baca kata pengantar untuk tahu apa tujuan ya, penulis menuliskan buku ini. Ya, saya dan Ustaz sendiri ya, yang menulis buku ini, buku Easy Tadabbur, Tadabbur mudah. Ya, alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi atas nikmat yang telah memilih, nikmat daripada Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipandu dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran ini terlalu hebat untuk kita pegang dan beramal dengannya. Mutiara Al-Quran tidak akan pernah habis untuk manusia gali. Walaupun sudah melebihi 1400 tahun Al-Quran diturunkan dengan sempurna. Ya? Tak pernah kita dengar, oh Quran habis dah kita punya manfaat dah habis. Tak, dia takkan habis ibu-ibu. Lagi dikaji, lagi banyak yang ditemui daripada mutiara Al-Quran. Ya? Sebab tu saya kata mutiara. Berbeza dengan ikan. Ini nak cerita pasal tadabbur ibu. Orang kalau tangkap ikan dekat tepi pantai, boleh tak tangkap ikan? Tepi pantai. Anak ikan kecil adalah kan? Adalah juga kan? Adalah. Tapi nak dapat yang besar sikit, pergilah dalam tu. Kan? Ataupun pergi naik perahu, naik bot ke dalam lagi. Lagi besar lagi. Ya, nak ikan yang jenis macam kalau kat cokek tu kan, kita tengok pun ya Allah Tuhanku kan. Baik macam besar-besar macam tu kena pergi kat laut dalam, tak boleh dah naik bot pun habis apa ni, sebab dia punya angin dia lebih kuat. Yang itu kena naik kapal lah ya, untuk apa, tangkap ikan yang lagi besar. Ikan dimakan dan ikan kita boleh jual. Ini pun dah khazanah lah, kebaikan yang ada daripada laut. Nak lagi mahal, pergi bawa stok oksigen, ya? Pergi dekat tengah-tengah, dan kemudian bukan sahaja tangkap ikan, tapi cari mutiara. Mutiara dia tak ada dekat tepi pantai, dia tak ada dekat tengah-tengah laut, tapi dia ada dekat dalam laut. Ya? Kena ke dalam. Ya? Kalau orang Sabah tu, dia nak cari mutiara, dia perlu berenang dan tahan nafas yang panjang lah untuk dapat mutiara. Kerana dia agak ke dasar laut. Dan ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bila dapat satu mutiara boleh beli lagi banyak ikan. Ya, maksudnya lebih berharga berbanding dengan ikan tadi. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, itulah tadabbur. Kalau kita baru membaca Al-Quran, banyak dah tadi faedah yang Allah bagi tu, ganjaran, itu pun dah sebut cukup banyak dah. Itu macam ikan-ikan kecil lah. Beramal dengannya lagi banyak. Ya. Memahaminya, mentadaburnya, yang akhirnya akan merasakan apa?
Merasakan bahawa, ya Allah, ini rupanya teguran kau untukku, ya Allah. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang mana kita dapat bukan sekadar ikan besar, tapi kita sudah dapat mutiara yang sangat mahal. Dan mutiara ini, ibu-ibu, ialah tadabbur yang kita dapat daripada ayat Al-Quran. Dan kalau boleh saya berikan contoh dan perumpamaan, begitulah para sahabat, para sahabiah, ya, yang mana bila membaca Al-Quran, ibu-ibu, dengan satu ayat mereka boleh pengsan. Nabi SAW membaca dalam ayatnya, dalam tahajudnya, dalam qiyamul lailnya, kadang-kadang satu ayat tapi diulang. Kerana apa? Kerana fahamnya Nabi tentang ayat tersebut. Dia bukan sekadar membaca, tapi dia sudah tenggelam, ibu-ibu. Nabi sudah kita kata merasai ataupun masuk ke dalam zuk ayat tersebut. Inilah dia yang kita cuba untuk merasai daripada bacaan Al-Quran kita, yang mana bacaan Al-Quran yang berserta tadabbur, kerana tadabbur itu alatnya adalah hati. Ya. Jadi bila kita membaca Al-Quran, dia akan memberikan pelbagai rasa, pelbagai kita kata emosi kepada diri kita, yang akhirnya emosi ini akan menyebabkan kita makin kuat keimanan kita, makin banyak beramal, makin rasa diri itu lemah, makin rasa diri berdosa, makin rasa kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah seorang pun yang mengatakan Al-Quran sudah habis dikaji dan diambil faedah daripadanya. Tak ada, ibu-ibu. Sahabat-sahabat, begitulah luasnya ilmu Allah berbanding secebis cuma yang dibekalkan kepada manusia. Okay. Kemudian kita tengok lagi prakata penulis. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, ya, saya dengan Ustaz Dr. Ustaz Al-Muntasir, kami mengambil masa hampir 6 bulan untuk berkumpul, bertungkus lumus menjadikan persiapan isi kandungan buku ini dengan menjadikan rujukan daripada tulisan, ceramah dan suntingan video Al-Allamah Dr. Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah, dan akhirnya dapat kami menyiapkan buku kecil ini. Kami buat bukan atas dasar kefahaman kami, tapi apa yang telah disyarahkan oleh Dr. Ali Jum'ah, merupakan mufti, bekas mufti lah, bukan mufti Mesir, dan juga ulama-ulama mufassirin yang lain, yang mana tujuan kita adalah untuk mengeluarkan satu buku yang mudah dan ringkas. Jadi buku ini, ibu-ibu, dia punya ciri dia dua. Dia mudah dan ringkas. Kalau saya nak buat buku akademik, saya tak akan buat macam ni lah. Sebab kalau kita nak buat buku akademik, saya tahu saya nak bagi kepada orang yang pengkaji ataupun orang yang belajar universiti. Tapi tujuan kami tak. Kami nak bagi kepada orang awam. Sebab biasa orang akan datang dekat kepala, boleh ke saya nak tadabbur Quran? Saya tak faham pun. Saya bukan faham bahasa Arab. Saya bukan faham pun hukum syarak. Saya boleh ke tadabbur Quran? Jadi saya nak bagi tahu bahawa tadabbur Al-Quran adalah perkara yang boleh dan mesti diamalkan oleh setiap umat Islam walaupun dia orang awam. Mesti. Jadi kita bagi yang cara paling ringkas, iaitu, dan tujuan kita untuk proses mentadabbur Al-Quran. Baik, selepas ibu-ibu baca buku ini, kita akan lihat bahawa Al-Quran itu yang sangat indah dengan kacamata yang lebih luas. Kadang-kadang potongan ayat yang kecil tetapi membawa maksud yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat hebat. Ini kenapa berlaku begitu? Kita tengok balik kepada tujuan penurunan Al-Quran tadi adalah sebagai kitab hidayah. Okey, matlamat utama kitab Hudal Linnas. Quran ini adalah yang utamanya bukan untuk dibaca, tapi membacanya mesti kena ada untuk mendapat petunjuk daripada apa yang dibaca. Membaca ataupun qiraah Quran, siapa nak dapat pahala pun kena baca, siapa nak menghafal pun dia kena baca,
Siapa nak tadarus pun dia kena baca, siapa nak tadabbur pun dia kena baca. Cantik kan ayat Allah? Allah bagi Iqra tu perintah pertama, dan kamu nak dapat apa-apa, kamu mesti membaca. Ayat Allah itu mesti dibaca. Tapi kalau kamu tahu, bukan sekadar kita nak berhenti pada tilawah, bukan berhenti pada tadarus, tapi kita nak sampai kepada petunjuk. Kitabun hidayah. Iaitu kitab petunjuk yang membawa banyak panduan dalam kehidupan manusia. Ini dalam prakata kami, dan kami ucapkan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu dan ayah saya, Haji Kamarudin, pok mertua saya, Haji Abdul, ibunda saya, Hajah Maisarah, dan mertua saya, Hajah Zainab, dan anak-anak kami lah, yang mana memahamilah bagaimana kami nak menghasilkan, walaupun bukunya kecil, 90 muka surat ibu-ibu, dan ni cetakan kedua lah. Cetakan kedua kita buat banyak sikit. Kita ada 105 muka surat, agak banyak, kami kita tambah 7 ayat. Kalau kali pertama ibu-ibu masa kami hantar buku ni kepada pengedar, dia kata, buku macam ni ramai dah orang tulis. Buku macam ni ramai dah orang tulis. Kita ni dalam kali pertama, buku pertama kami tulis kan. Pengedar pun nak kata macam tu saya dengan ustaz. Tak apalah, cubalah dulu. Kalau tak laku, 40 masa tu kita hantar. Sebab satu bundle 40. Kalau tak laku, nanti kami datang balik. Lepas 3 bulan ambil balik. Ibu tahu apa yang berlaku? Tak sampai 2 minggu, dia call ustaz, boleh hantar 1000 naskah. Sebab tu kami kena cetak lagi. Hantar 1000 naskah. Sebab dia dah mula untuk, sebab masa tu mungkin dia tak baca lagi. Kali pertama dia tengok-tengok dia macam tu. Saya pergi hantar kepada seorang ustazah selebriti. Lepas tu dia kata, 90% kecil nipis sangat ni, dia kata nipis. Tak apa. Jual pun rasa macam tak ni. Dia kata tak apa. Tak laku ni jual. Ustazah tu kata. Tapi saya tak cakap lagi lah. Tapi lepas kami balik, dia pun baca. Dia kata, ini apa nama, buku ni walaupun kecil, dia kata kan, tapi dalam dia tinggi kan, dia kata macam tu. Kita tak bermaksud untuk bawa yang tinggi sangat, tapi kita maksud begini. Maksud kami, baca dulu. Cuba baca dulu. Sebab apa yang kami cuba untuk bawakan ialah apa yang ulama yang memahami keadaan ataupun semasa kita, dan cuba nak blend Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Jangan Quran itu hanya duduk di dalam lembarannya, tapi tidak dimasukkan dalam kehidupan. Yang kita nak adalah membawa Al-Quran itu di dalam kehidupan. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah SWT, inilah tujuan saya tulis dalam buku ini. Kepada semua yang membaca buku ini, kami harap, harapan kami dapat membantu kalian untuk memahami potongan-potongan ayat Al-Quran yang mudah namun dapat difahami tadabbur yang menyeluruh untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita bawa dari sudut kaedah umum yang dikumpulkan oleh para ulama yang mampu menjadi dasar untuk kita hidup bersama Al-Quran. Itu adalah motto kami, iaitu hidup bersama Al-Quran. Daripada tadabbur, bukan maksud hidup bersama Quran tu pegang Quran 24 jam, tapi maksudnya Quran tadi sudah mendarah daging. Quran tadi sudah menjadi akhlak kita. Sebab tu bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah? Jawapan Sayyidatina Aisyah pendek. Kana khuluquhul Quran. Apa nak tahu akhlak Nabi macam mana? Tu. Akhlak Quran yang Quran sebut semua tu ada pada diri Nabi. Sebab apa? Nabi dah praktik dah. Dan bukan baru baca, tapi Nabi dah sebahati mendarah daging Al-Quran itu di dalam hela nafas Nabi, dalam kehidupan Nabi siang, petang dan malam. Allahu Akbar, besarnya ibu-ibu. Jadi kita perlu start ini, kita perlu ikut supaya saya yakin dan percaya kita akan menjadi generasi
yang akan terselamat daripada fitnah ibu-ibu bila kita hidup bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah. Pengenalan. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah. Allah yang menurunkan Al-Quran yang menjadi panduan buat orang yang bertakwa. Kena ingat, huda lil muttaqin. Kita baca kan? Quran ini dia memang kitab hidayah, tapi Allah pilih dia akan memberi hidayah hanya lil muttaqin. Kalau orang tu tak ada takwa, hari tu kita dah bincang ibu-ibu 10 syarat untuk orang itu dapat mentadabbur Al-Quran. Ya, 10 cara untuk seorang tu bertadabbur Al-Quran. Yang pertama, mesti ada takwa dalam hati. Sebab kalau tak ada takwa dalam hati, Quran yang sama, ayat yang sama, kita akan makin jauh daripada Allah. Ingat balik hadis tadi? Ya, akhir zaman ini, Quran itu akan dikaji, akan dihafal oleh orang yang orang yang fajir, orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi kita tak nak, na'udzubillah min zalik, jadi orang yang kedua. Maka kena letak takwa dulu dalam hati kita. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap buku ibu-ibu kita kena mulakan dengan bismillah. Setiap buku kita kena mulakan dengan alhamdulillah. Setiap permulaan buku kita kena mula dengan selawat ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang sempurna melainkan yang disempurnakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepada baginda. Kalau bukan kerana baginda, gelaplah kita di dalam kesesatan. Al-Quran membimbing umatnya agar sentiasa terarah kepada kebenaran dan menghilangkan keraguan. Ini antara matlamat Al-Quran. Al-Quran nak suruh kita ini duduk dalam terang, Piramli kata. Yang kali cakap biar terang. Sebab orang kalau hidup di dalam was-was, saya nak tanya ibu-ibu, sakit psikiatri, ya, ikutlah anxiety ke, bipolar ke, panic attack ke apa-apalah. Dia hidup dalam was-was ibu-ibu, betul tak? Seorang doktor, nama dia Dr. Ju, saya panggil lah, Dr. Ju. Dia boleh bagi persen tu, dia kata 90%, memang seorang doktor perubatan lah, 90% sakit psikiatri ini semuanya adalah base dia adalah was-was. Dia macam takut-takut, kalau-kalau. Dia pun tak yakin, tapi dia hidup di dalam keyakinan tersebut. Dia hidup di dalam persoalan tersebut. Sehingga kan segalanya tak jadi. Dia takut orang benci dia. Dia takut orang tak suka dengan dia. Dia kata orang semua nak apa yang kita kata, nak asingkan diri pada dia, tak ada orang nak cakap dengan dia. Tapi sebenarnya yang dia rasa tu dia seorang dia rasa. Orang lain tak apa-apa pun. Orang lain okey je. Tu sebab dia jadi ketakutan, keseorangan. Semua orang tak sayang aku. Ni anak-anak remaja kita ramai sedang mengalami ni. Sebab tu dia rasa macam mak tak sayang, rasa kawan tak sayang. Rasa keseorangan ibu-ibu. Keseorangan ni boleh, akhirnya boleh rasa membunuh ibu-ibu. Walaupun dia duduk di sekeliling orang. Sebab tu, was-was ini perlu kita hilangkan. Ya, Al-Quran akan bimbing kita supaya kita hilang keraguan tersebut. Ya, kita akan hidup dalam keadaan yang nyata. Okay, aku hidup untuk apa? Biasanya orang yang was-was dia tak faham dia hidup untuk apa. Ada orang hari ini hidup untuk orang lain. Betul tak? Hidup untuk orang lain. Tengok apa pandangan orang lain pada aku. Hidup untuk redha orang lain. Bukan hidup untuk tak apalah, yang penting saya selesa. Sanggup pakai kasut tinggi tu. Selesa ke tak? Tipulah. Kalau cakap selesa memang tipu ibu-ibu. Tinggi macam tu. Sebab apa? Biar nampak cerita kan. Biar nampak macam apa? Seksi jalan tu. Biar nampak bergaya. Sanggup. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kerana dia tak faham, dia hidup untuk apa? Jadi Quran menerangkan
kepada kita setiap satu. Kau hidup untuk apa? Kau buat bekerja untuk apa? Kau beramal untuk apa? Nanti habis kau di dalam dunia ini, kau akan pergi ke mana? Dari mana kau datang? Untuk apa kau hidup dan ke mana kamu akan pergi? Semua jelas. Quran berikan kepada kita. Saya habiskan muka surat ini saja. Menjadi pengubat kepada penyakit zahir dan batin. Sakit yang nampak, sakit tak nampak boleh. Quran akan mengubati. Teman buat yang gelisah, penghibur bagi yang lara. Orang tengah sedih baca Quran, dia akan diberikan berita gembira dengan ayat-ayat Allah. Tiap bait Al-Quran adalah bicara daripada Yang Maha Esa kepada yang membacanya. Indah, lunak, tenang apabila dibaca dan didengar, subhanallah, nikmat dari Tuhan Yang Esa. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran ni kalau kita tak faham pun dia dah sedap. Betul tak? Antara yang paling tinggi di dalam YouTube ialah bacaan Al-Quran. Antara yang paling tinggi. Menyesal kalau orientalis kata aku buat YouTube. Aku buat YouTube, akhirnya dia orang guna untuk dapat Quran. Ibu-ibu, anak saya kecil lagi, 5 bulan, kadang tak boleh tidur. Kita buka ada satu surah yang boleh bagi anak jadi tenang untuk tidur, iaitu surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Ada satu bacaan tu, dia repetition lah, 65 ulangan surah Al-Ghashiyah. Dan saya baca dia punya taklik. Saya dengan anak saya baca taklik dia punya komen. Ramai sangat yang bukan Islam pun buka Quran. Dia kata, I'm not a Muslim, but when my child cannot sleep, I open this side, this recitation. Dan anak saya 5 minit terus tidur. Sangat banyak. I'm not a Muslim, tapi saya buka bacaan ni sebab saya rasa tenang sangat bila dengar. Masya Allah. Apatah lagi kalau orang Islam. Kalau orang Islam pun tak tenang baca Quran. Dahsyat sangat tu. Orang bukan Islam yang tak ada iman pun tenang dengar Quran, ibu-ibu. Itulah mukjizat Al-Quran Al-Karim. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, izinkan saya hari ini untuk ambil peluang ni. Sebab kita dalam Ramadan. Bolehkah kita paskan sikit kalau ada, kita buat infak Yaman untuk iftar, ibu-ibu. Kita buat iftar. Sampai habis. Kalau buka bacaan mana-mana pun tak apa. Daripada ayat pertama sampai ayat seterusnya boleh.